Saya rasa Kedah betul. Asal Kedah. Ustaz. Tak, dekat Datuk Kumbar. Datuk Kumbar. Saya tak sure. Kimia analisis persekitaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Tuan Zulkifli dan rakan-rakan sekalian. Saya Afiqah binti Abdul Mazid, pelajar sarjana bina sains kimia, analisis dan persekitaran. Saya akan bentang tentang rukun negara dan isu yang saya pilih ialah rukun negara dalam memperkukuhkan ketahanan negara. Kesedaran untuk mewujudkan kepada kaum di negara berbilang kaum seperti di Malaysia ini adalah tanggungjawab yang berat. Teras utama untuk mewujudkan perpaduan kaum adalah untuk menyedari bahawa manusia itu diciptakan dalam pelbagai bangsa, kaum dan suku. Hakikat kepelbagaian ini adalah sebenarnya untuk mendapatkan seri kehidupan, saling mempelajari, saling berinteraksi dan saling bertolak ansur. Namun, hakikat manusia juga akan menggunakan perbezaan untuk mencetuskan konflik. Oleh itu, rukun negara yang dibentuk oleh pimpinan Malaysia adalah untuk mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Unsur-unsur yang terkandung dalam rukun negara ini tidak menampakkan ataupun tidak berpihak kepada sesuatu kaum sahaja. Ia bersifat umum dan membina lingkaran yang luas sehingga pada titik akhirnya dapat mengatur tata kelakuan, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan yang sebenarnya mencirikan Malaysia. 5 prinsip rukun negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip-prinsip yang terpilih ini adalah bagi memperkukuhkan perpaduan kaum sudah pasti. Bagi mencapai objektif rukun negara agar diterima oleh rakyat, pihak kerajaan bertanggungjawab telah menubuhkan antaranya Majlis Perpaduan Negara dan juga memasukkan unsur-unsur rukun negara dalam agensi kerajaan dan juga badan-badan pertubuhan bukan kerajaan. Selain itu, unsur-unsur rukun negara ini juga telah dimasukkan di dalam kurikulum sekolah. Perkara ini adalah bagi mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat yang berbilang kaum di Malaysia. Namun begitu, pada pandangan Tun Abdul Razak, menjelaskan bahawa tanggungjawab untuk mengamalkan rukun negara itu bukan sahaja terletak pada para pelajar dan murid-murid sekolah, anggota-anggota dewasa, ibu bapa, pemimpin kaum, guru-guru dan seterusnya orang ramai mempunyai tanggungjawab yang sama untuk memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara. Oleh sebab itu, perpaduan amat diberatkan oleh setiap kepimpinan negara. Saya kutip Tun Hussein Awang berkata, iaitu kekuatan sebuah negara bukanlah dinilai dari kekuatan tentera dan polis sahaja, tetapi bergantung pada semangat dan jiwa rakyat. Namun begitu, semangat yang terkandung dalam kelima-lima prinsip rukun negara seolah-olah semakin dilupakan oleh generasi muda pada masa kini. Mereka tidak begitu menghayati roh sebenarnya kewujudan rukun negara ini seperti mana yang diinginkan oleh kepimpinan negara. Keadaan sebegini amat berbahaya kepada negara yang dihuni oleh penduduk pelbagai kaum. Beberapa peristiwa yang berlaku memberikan gambaran bahawa prinsip rukun negara seolah-olah sudah dilupakan serta tidak relevan dalam kehidupan hari ini. Antara isu yang pernah timbul yang saya tahu iaitu penghinaan terhadap Sultan menerusi media sosial. Ini merupakan perbuatan yang memperlihatkan sikap tidak bertanggungjawab generasi muda yang sudah melupakan penghayatan terhadap rukun negara. Sekiranya penghayatan rukun negara tersemat kukuh di jiwa rakyat Malaysia, sudah semestinya perkara sebegini tidak akan berlaku kerana prinsip yang kedua menyatakan dengan jelas bahawa rakyat perlu menumpukan sepenuh kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, keharmonian dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia merupakan tunjang kepada kestabilan dan kekuatan negara. Keharmonian ini hanya tercapai dengan wujudnya sifat saling memahami antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat yang berbagai kaum dan tradisi, budaya dan agama yang berbeza. Ia merupakan satu keunikan kepada negara Malaysia. Namun begitu, keunikan ini boleh membawa kepada persekitaran sekiranya tidak dijaga dengan betul. Justru rakyat Malaysia pada masa kini harus menghidupkan kembali semangat digaris oleh prinsip rukun negara bagi memperkukuhkan lagi keharmonian yang terpindah di antara kaum agar tidak tergelincir kerana sekiranya ikatan perpaduan tidak kukuh, bila-bila masa sahaja peristiwa seumpama 13 Mei akan berulang kembali. Janganlah kita lupa sejarah bangsa dan peristiwa yang menjadikan negara kita kekal aman. Ikatan persefahaman antara pelbagai kaum yang menjadi tubuh penggerak negara yang penting.
Kaitan ini bukan terbina hanya sekelip mata sahaja, ia memakan masa yang begitu lama bagi mewujudkan perpaduan generasi kita. Ini seharusnya peka dengan rukun negara dan menghayati erti yang sebenarnya kewujudan rukun negara. Ini kerana rukun negara bukan hanya untuk dihafal atau diikrarkan, perkara ini perlu diterapkan dalam kehidupan seharian warga negara Malaysia. Semangat rukun negara ini perlu diteruskan kerana ia sangat relevan dalam menangani krisis negara, tidak kira ancaman daripada dalam dan luar negara. Dengan berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, mampu menjadi rakyat Malaysia yang bersatu padu, kukuh dan berwibawa bagi menghadapi apa sahaja cabaran. Terima kasih. Setiap kepada FM. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.